Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk sambungan kepada video kita sebelum ini untuk gambar rejah aras tenaga, kita akan pergi kepada latihan pengukuhan untuk haba pemandakan. Okey, jadi untuk soalan yang pertama kita baca dulu soalan. Okey, and then kita highlightkan apa yang penting lah. Okey, so dekat sini dia kata apa? 1.5 cm3 larutan plumbum 2 nitrat PbNO32 0.5 mol simeter negatif 3 dicampurkan kepada 50 cm3 larutan natrium thiosulfate Na2SO4 0.5 mol simeter negatif 3. Okey, so dekat sini kita highlightkan dari segi isi padu yang diberikan dan juga kepekatannya yang digunakan. Okey, kita highlightkan lah untuk kedua-dua larutan. Okey, so yang ini kepekatan yang digunakan adalah 0.5. Okey, and then dia kata suhu awal larutan, okey, suhu awal larutan ialah 27.4 darjah Celsius. Okey, untuk plumbum nitrat and then natrium sulfate adalah 27.6. Lepas tu dia kata suhu campuran meningkat kepada 30.5. Maksudnya dekat sini untuk larutan plumbum nitrat, betul plumbum nitrat, yang pertama suhunya adalah 27.4. Okey, 27.4. And then yang kedua, untuk bahan natrium sulfate suhunya adalah 27.6. Ini sebelum dicampurkan. Okey, so bila selepas kedua-dua ni dicampurkan, suhunya meningkat kepada 30.5, betul? Okey, meningkat kepada 30.5. So ini untuk bagi awak faham lah. So bahan pertama 27.4 dari segi suhu, and then bahan yang kedua 27.6 dicampurkan, so suhu campuran pada akhirnya meningkat kepada 30.5. Itu untuk pemahaman awak lah. Okey, sebab untuk soalan haba pemandakan yang this one, dia bagi 3 suhu, which normally dalam soalan-soalan dia akan bagi 2 suhu sahaja, suhu awal, suhu akhir. Okey, but in this case suhu awal, okey, suhu awal yang ni sebelum tindak balas tu berlaku, dia bagi 2 suhu. Dia bagi 2 suhu. Jadi dekat situ nanti untuk awak buat pengiraan dia akan lain sikit. Okey, so dia suruh buat apa? Dia suruh hitungkan haba pemandakan. So hitungkan haba pemandakan means dia suruh kira apa? Dia suruh kira nilai delta H ke Q. Dia suruh hitungkan nilai delta H. Okey, so nak kira nilai delta H ada berapa step? Nak kira nilai delta H ada berapa step? Ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama sekali, awak kena cari nilai N. Yang ni awak kena cari nilai mol. Okey, dan awak kena cari bilangan mol terkecil. Okey, terkecil. Awak tak boleh guna value yang besar. Awak kena guna nilai yang terkecil. Okey, sebab awak kena tengok dekat sini, berdasarkan soalan, dia menggunakan isi padu dan kepekatan yang berbeza-beza untuk kedua-dua larutan. Okey, so bila ada 2 larutan, 2 value yang berbeza, means awak kena cari bilangan 2 mol. Okey, 2 mol lah. Mol yang pertama, mol yang kedua, and then awak kena choose nilai mana yang lebih rendah, maka itu yang awak akan concludekan untuk masuk ke dalam awak punya value, untuk masukkan ke dalam awak punya calculation. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua, awak kena cari nilai Q, iaitu haba yang terbebas, which formula untuk Q adalah M C theta. Okey, so yang ketiga pula barulah awak cari nilai delta H. Di mana formula untuk delta H apa dia? Q over N. Okey, ini haba yang diserap tadi, bahagikan dengan bilangan mol terkecil. Okey, so sekarang ni kita cari untuk step yang pertama dahulu, untuk mencari bilangan mol.
So bilangan mol kita takrifkan mol 1, mol 2 So mol 1 kita akan menggunakan formula apa? MV over 1000. So bilangan mol yang pertama ni kita ambil untuk larutan pelambam nitrat. So pelambam nitrat, okey, volume yang digunakan adalah 1.5, kepekatan ataupun M yang digunakan adalah 0.5. So awak substitutekan sahaja. So 0.5 multiply by 1.5 over 1000, maka awak akan dapat the value is 0.00175. Maaf, 0.0075 75 mol. Okey, ini untuk N yang pertama. N yang kedua pula. Okey, N yang kedua di mana kita ambil yang seterusnya lah. Untuk larutan apa? Untuk larutan natrium sulfate. So tengok natrium sulfate dia menggunakan volume 50 and kepekatan 0.05. So awak substitutekan the value, dia akan dapat 50 darab 0.5 over 1000. Maka awak tekan calculator, awak akan dapat the value is 0.005 mol. Okey, sekarang ni untuk step yang pertama awak dah dapat dah mol pertama, mol kedua. Sekarang ni untuk concludekan, masukkan ke dalam calculation haba pemendakan awak, kita akan gunakan bilangan mol yang terkecil. So awak compare, buat comparison, mol pertama ke mol kedua yang lebih kecil. So in this case awak akan dapati bahawa mol yang pertama lebih kecil, yakni 0.00075. So awak akan guna yang this one. Okay, so selesai untuk step yang pertama. Step yang kedua, kita buat nilai haba yang terbebas. Okay, so haba yang terbebas, the formula is Q sama dengan MC theta. So M, apa maksud M? M merupakan jumlah larutan ataupun jumlah isi padu larutan. So awak tengok, larutan kita ada dua jenis. Okay, larutan kita ada dua jenis, iaitu larutan pelambam 2 nitrat dan juga larutan natrium sulfate. Okay, so jumlah isi padu larutan. So larutan pelambam adalah 1.5, natrium sulfate adalah 50. So awak totalkan 50 tambah 1.5, awak akan dapat berapa? Okay, sekejap. So 50 tambahkan dengan 1.5. Okay, awak boleh buat one by one lah, tak ada masalah. So 1.5 awak tambahkan dengan 50. Ingat M adalah jumlah isi padu larutan. C pula, C adalah heat capacity. C adalah heat capacity di mana dia already given equation, iaitu 4.2. Okey, di mana itu adalah constant lah. Okey, so awak jangan risau mana nak cari nilai C, mana nak cari nilai C. A value of C is already given in any kind of equation yang ada dalam termokimia, which the value is constant, iaitu 4.2. Awak jangan risau, dia takkan tukar. Untuk level awak dia takkan tukar. Okey, so awak dah ada nilai M, C and then nilai theta. Nilai theta pula, nilai theta dia adalah nilai perubahan suhu, iaitu kalau ikutkan formula dia adalah T final minus T initial, iaitu suhu akhir tolak suhu awal. Tapi sekarang ni awak tengok balik situation kita. Situation kita iaitu 30.5 suhu akhir, yang this one adalah suhu awal. Tapi suhu awal kita ada dua. So awak kena buat apa? Suhu awal ni awak kena tambahkan and then awak bahagi 2. Okay, so dari segi pengiraan kita awak akan dapat macam ni. Okay, awak akan dapat 27.4
Okey, tulisan saya agak besar kat sini so awak boleh kecilkan sikit lah. Okey, awak boleh kecilkan dan tulis cantik-cantik. Okey, 27.4 tambah 27.6 divide by 2 and then okey, silap ni terbalik ni. Okey, ni kita letakkan tepi sebab ini adalah T initial. Okey, suhu akhir. So suhu final suhu awal. Suhu akhir dia adalah 30.5. So 30.5 tolakkan dengan this whole thing. So awak tekan je kalkulator. Maka bila awak tekan je kalkulator, awak akan dapati, bila kita permudahkan lagi awak akan dapat 51.5 darabkan dengan 4.2 darabkan pula dengan 30.5 tolak 27.5 dia adalah 3, darabkan pula dengan 3. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan awak adalah 648.9 Joule. Ingat unit untuk haba yang terbebas ataupun Q dia adalah dalam unit Joule. Okey, so selesai untuk step yang kedua kita. Kita pergi kepada step yang terakhir di mana kita nak cari the value of haba pemandakan, the heat of decomposition. So delta H sama dengan Q over N. The value of Q tadi berapa? The value of Q adalah 648.9. Bahagikan dengan bilangan mol yang terkecil tadi, kita dapat 0.00075. So dekat sini awak tekan kalkulator, awak selesaikan, awak akan dapat the value is 8.65200 Joule mol negatif 1. Okey, ingat unit dia adalah Joule mol negatif 1. Sebab awak tengok dekat sini bawah ni adalah mol, atas ni adalah Joule. So bila mol bawa naik atas, dia akan jadi negatif 1. Okey, and then awak kena ingat bila dikata haba pemandakan ke peneutralan, penyesaran ataupun pembakaran, depan dia kita kena letak negatif ataupun positive value. So sekarang ni kita tahu, in this case untuk haba pemandakan, suhu awal kepada suhu akhir meningkat ke menurun. Suhu awal tadi purata dia 27.5 yang kita tambahkan yang bahagi 2 tadi, puratanya adalah 27.5. Itu initial, suhu awal. Suhu akhir yang kita dapat 30.5. So 27 kepada 30 meningkat ke menurun, dia adalah meningkat. So bila suhu meningkat, dia refer kepada ciri-ciri tindak balas apa? Tindak balas exothermic. So bila tindak balas exothermic, the value of delta H must be in negative. So awak kena sentiasa ingat, nilai negatif ataupun nilai positif tidak menunjukkan bahawa sesuatu tenaga tersebut tinggi ataupun rendah. Bukan tinggi ataupun rendah bukan. Tapi in this case untuk soalan termokimia, the value of negative or positive sign, it is actually refer bahawa dia adalah tindak balas exothermic ataupun endothermic, membezakan jenis dia je. Okay, the value is still the value lah. Okay, tenaga dia terhadap tenaga dia. Okey, tak ada tinggi, tak ada rendah, semata-mata ada negatif or positive sign. Okey, dia tidak membezakan berdasarkan itu. Tapi negatif or positif dia cuma menunjukkan ini tindak balas apa, ini tindak balas apa. Itu je. Okey, so kalau awak perhatikan, unit dia in Joule mol negatif 1. Kalau awak nak kecilkan lagi pun boleh, awak tukarkan kepada value kilojoule. So kalau awak tukarkan kepada value kilojoule, awak bahagikan lagi dengan 1000, maka awak akan dapat jawapan awak. Okey, maka jawapan akhir awak kalau awak tukarkan kepada kilojoule, awak akan dapat negatif 865.2 kilojoule mol negatif 1. Okey, mol negatif 1. Okey, so ini adalah awak punya jalan kira lah. Okey, dari segi markah. Okey, markah dekat sini awak boleh dapat berapa? Okey,
Kalau soalan yang melibatkan dengan pengiraan haba pemendakan ke ataupun haba tindak balas ke dan sebagainya, kebiasaannya untuk mencari bilangan mol mencari bilangan mol, awak akan dapat 1 markah. Okey, bilangan mol awak akan dapat 1 markah. Untuk mencari haba yang terbebas, awak akan dapat 1 markah. Okey, kenapa 1 markah? Awak nampak macam banyak kan, macam panjang, sebab awak ada penggantian, awak ada buat itu, buat ini, tapi markahnya 1 je. Kenapa? Sebab basically dalam soalan SPM sebenar, dalam soalan SPM sebenar, untuk mencari nilai haba yang terbebas, iaitu mencari value of Q, normally semua value dah diberikan dalam soalan. Awak just substitute sahaja untuk cari jawapan akhir. So that's why markahnya 1 sahaja. Okey, untuk jawapan akhir 1 markah sahaja. Okey, and then in this case, untuk delta H ni, markah dia akan jadi 2 markah. Okey, di mana awak substitutekan value yang ada ke dalam formula, awak akan dapat 1 markah. Okey, and then jawapan akhir dengan tanda yang betul. Maksudnya kalau awak buat kat sini tanda negatif, menunjukkan dia adalah tindak balas eksotermik, and betul pula benda tu memang tindak balas eksotermik, barulah betul. Kalau semata-mata awak buat nilai tapi tak ada positif or negative value, maka awak tak akan dapat markah. Awak just akan dapat markah penggantian sahaja. So penggantian 1 markah, jawapan akhir berserta dengan tanda yang betul dan unit yang betul, awak akan dapat lagi 1 markah. Jadi total markah kalau dalam exam, awak akan dapat 4 markah. Okey, awak akan dapat 4 markah. Okey, awak tengok awak buat panjang-panjang macam ni tapi awak dapat 4 markah. Nampak macam sikit. Okey, nampak macam sikit. Tapi 4 markah ini yang boleh menentukan untuk awak tukar grade awak. Sebab soalan termokimia sebenarnya dari segi calculation dia already sama. Tak kisahlah haba pembakaran, peneutralan, penyesaran maupun pemendakan, dari segi calculation dia dan formula yang digunakan adalah sama. Dan stepnya pun sama. First, cari bilangan mol yang terkecil. Yang kedua, cari bilangan haba yang terbebas. Yang ketiga, baru awak cari nilai haba tindak balas delta H. Benda yang sama, and then awak boleh dapat 4 markah free je. 4 markah free je awak dapat macam tu. And calculation ni pun kalau awak perhatikan tak begitu panjang. Ini awak nampak macam panjang sebab saya buat step by step. Tapi kalau awak dah mahir, awak boleh terus skip beberapa jalan kerja. Like this one. Yang ni awak tak payah buat dah. Okey, yang ni awak dah tak payah buat. Formula ni pun kalau awak dah hafal, awak tak payah buat dah. Okey, awak tahu formula, awak terus buat. Q sama dengan 1.5 tambah 50 darab 4.2, and then darab yang ni. So awak dah already tahu yang ni adalah M, yang ini adalah C, yang ini adalah theta. Itu kalau awak dah mahir. Tapi in this case, awak nampak jalan kerja dia macam panjang. Kenapa? Sebab saya buat step by step untuk bagi awak nampak macam mana kita dapatkan jawapan akhir tu. Okey, tapi kalau awak dah mahir, awak boleh skip beberapa jalan kerja, and then sebenarnya untuk dapatkan 4 markah tu sebenarnya mudah. Okey, nak dapatkan 4 markah tu sebenarnya mudah. Okey, jadi awak jangan risau. Ini untuk soalan haba pemendakan latihan pengukuhan yang pertama. So, untuk haba pemendakan kita ada 3 soalan. Maaf, kita ada 4 soalan Kita ada 4 soalan latihan pengukuhan. So, untuk video yang pertama, soalan yang pertama kita dah selesai. Okey, video yang seterusnya pula kita akan tengok untuk soalan yang kedua, di mana soalan yang kedua dia tak minta haba pemendakan. Haba pemendakan dia dah bagi, tapi sekarang ni dia minta isi padu pula. Macam mana kita nak buat tu? So, benda yang sama juga sebenarnya, benda yang sama, formula yang sama, cuma kita kena rearrange beberapa formula untuk kita dapatkan jawapan akhir. Macam mana? Nanti kita akan tengok pada video yang seterusnya pula. Okey?